Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya anda mulakan dengan membaca satu ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, ayat yang ke-208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayatnya yang mulakan sebab biasanya orang mulakan sebarang penyampaian dengan cerita tentang definisi, takrif. Sebab tajuk kita malam ni apa? Tajuk apa? Apa tajuk ni? Ha? Tanpa tajuk. Tanpa tajuk. Oh, patutlah. Patutlah tenang je. Tajuk yang diberi adalah adakah aku sudah tabiat? Jadi tajuk ni tak pernah ada dalam manhaj. Sepanjang ada dalam manhaj tak pernah ada tajuk ni. Jadi daripada tajuk ni, perkataan yang anda nak terjemahkan ataupun nak takrifkan dan definisikan hanyalah satu je, iaitu tarbiyah. Tarbiyah ni perkataan dalam bahasa Arab. Dia asal daripada perkataan dia rabba yurabbi. Asalnya rabba lah. Dia punya kata akar dia rabba dengan alif maksurah ataupun alif rabba alif. Maksudnya bertambah. Sebab tu ada perkataan riba. Riba maksudnya lebih, bertambah. Riba tu haram sebab dia bertambah sendiri. Dia bertambah secara automatik. Tanpa ada apa-apa benda lah, tanpa ada balasan pun dia tambah je. Disebabkan oleh masa ke apa, dia tambah je. Sebab tu dia haram. Contohnya macam apa? Contoh riba. Dia buka bulan riba sekejap. Contoh riba apa? Contohnya kita pergi dekat member tu cakap ada 10-10 lah, nak pecah duit. Ada 10-10. Ada? Tukar dengan 50. Dia pun bagi kita 10-10 kan? 10. Kita pun pergi kat kereta, dah. Dia kan ambil duit dari kereta. Tak ada punya. Dia pun balik rumah jam, pergi ambil duit, datang balik, mandi dulu ke apa, pergi tandas, datang balik, bagi dia RM50 kertas. Riba. Itu dah riba. Sebab tak belajar juga tak boleh cakap. Oh, boleh dah ke? Tak boleh tukar duit dengan tangguh. Dia mesti on the spot. Jadi dia ada lebih. Kat mana lebihnya? Kat masa lah. Lebih kat masa. Tapi tak apalah. Sebab bukan bulan riba kan? Sudah tertabiat. Rabba bila dia tambah ada sabdu dekat atas huruf ba tu, maksudnya dia secara beransur-ansur dan berterusan. Apa sahaja perkataan dalam bahasa Arab, kalau dia ada perkataan tengah, huruf tengah tu dia baris sabdu ataupun tasdid. Maksudnya benda yang berterusan dan berulang-ulang. Contohnya macam tutup pintu kan. Kalau dia cakap tutup pintu je kan ekor keluar. Contoh kan. Dalam bahasa Arab nak suruh tutup dia kata apa? Aghlib maksudnya tutup. Aghlib maksudnya tutup. Aghlaqa yughliqu maksudnya tutup kan. Tapi kalau anda kata ghallaqa maksudnya anda tambahkan satu dekat huruf lam. Ghallaqa ataupun anda ghalib maksudnya apa? Tutup tu dengan berterusan dan berulang-ulang. Contohnya macam dalam Quran bila Allah kata perempuan yang nak menggoda Nabi Yusuf AS tu Allah kata wa ghallaqatil abwab. Ghallaqatil abwab. Dia tak kata aghlaqatil bab ataupun aghlaqatil abwab. Dia kata ghallaqatil abwab. Maksudnya dia banyak pintu dan dia tutup cepat-cepat. Dia bukan satu pintu lah. Bukan satu pintu. Macam Nabi Yusuf nak keluar, dia tutup. Nabi Yusuf nampak pintu sana, dia tutup. Nabi Yusuf nampak pintu sana, dia tutup. Bukan satu pintu lah. Abwab maksudnya banyak pintu. Jadi tarbiyah pun sama. Perkataannya mesti dia rabba, maksudnya dia ada unsur-unsur berterusan dan berulang-ulang. Sebab tu anda mulakan dengan ayat ni. Sebab Allah SWT kata, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam tu secara menyeluruh dan jangan ikut apa dia? Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kita selalu dengar ayat ni, tapi kita selalu lupa. Sebab syaitan ni dia tak ajak kita nak buat dosa ataupun nak masuk neraka tu secara direct. Contoh, jom masuk neraka, kita pun jom. Dorang kena masuk neraka. Tak, dia tak cakap direct. Dia akan gunakan sikit-sikit. Dia akan bagi khutuat, langkah-langkah nak masuk ke dalam neraka. Dia tak
ajak terus. Dia bagi sikit-sikit dulu. Sekali kita terpesong, contohlah macam kiblat kan. Kita, walaupun dari segi fiqahnya tak ada masalah. Tapi kalau kiblat, kita salah 1 darjah ataupun 5 darjah ataupun 3 darjah je dekat Malaysia ni, akhirnya sampai ke Masjid Al-Aqsa kita. Sebab apa? Sebab Masjid Al-Aqsa tu dengan Mekah kan. Semua ke arah apa ni, barat kita. Ni barat kita kan. Kalau kita terlebih sikit je, ke kanan sikit, kita dah Masjid Al-Aqsa lah. Boleh ke solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa? Dah langsung lah. Kita nak ke arah Masjid Al-Aqsa kan. Macam mana kan? Tapi itulah. Syaitan ni dia ada khutuat. Seperti mana tarbiyah tu dia ada khutuat. Syaitan tu lagi lama lagi Allah kata dia ada khutuat. Dia ada langkah-langkah. Kita ulang lagi ya, ulang kaji lah bagi yang first time dengar bagus juga. Rukun tarbiyah ada 4. Rukun tarbiyah ada 4. Ada murabbi, ada mutarabbi. Termasuk semua P dia ada 2. Murabbi sebab dia ada unsur-unsur berterusan dan berulang-ulang. Murabbi orang yang membuat tarbiyah, orang yang mentarbiyah orang. Dia panggil murabbi. Mutarabbi orang yang mendapat, menerima tarbiyah tu. Lepas tu ada manhaj. Dulu ada ini manhaj tapi dah ada manhaj baru dah. Ini tu dah dimasukkan. Tajuk ni tak ada lah. Kurang sekali. Bi'ah. Yang keempat tu bi'ah. Walaupun ada benda menarik tentang bi'ah tu, tak apa. Nanti ada sebut. Murabbi ni recap je, bukannya nak ajar. Ni recap je. Murabbi ni biasanya orang kata dia ada 3 sifat. Dia ada sifat sebagai bapa. Murabbi ni jangan sebagai cikgu je, macam ustaz je. Masuk-masuk dia ustaz. Masuk-masuk je dia ustaz. Bila jumpa murabbi je kita terbayang macam ustaz. Jadi bila dia tak ada bahan minggu tu, kita rasa macam minggu ni tak ada rekod ke? Tadi buat apa tadi? Yang duduk 2 jam tadi buat apa? Tadi bincang tutorial universiti, besok nak kumpul mana? Tak ada bahan kata. Bila tak ada bahan dia rasa macam tak ada rekod lah. Tak ada rekod. Dia rasa macam tak ada rekod. Padahal takkanlah rekod tu bermaksud kelas. Sebab tu orang bandingkan kita dengan kelas. Orang kata, "Oish, Ikram ni kan bagus sangat hadis kan? Tak bagus sangat hadis kan? Pergi dengar hadis kan? Mana-mana syekh, pak syekh yang bawah hadis kan? Sebab ada yang mengajar tu engineer kan?" Nak banding kan? Kita bandingkan sebab kita terlupa murabbi ni dia ada 3. Dia ada bapa, dia ada syekh. Syekh ni maksudnya apa? Kalau yang Al-Banna masukkan syekh tu apa? Dari segi spiritual. Sebab syekh ni sebenarnya istilah dalam sufi kan? Dalam sufi tu dia punya apa lah dia panggil? Syekh lah, dia punya syekh. Dia punya ketua dia lah. Ataupun dia panggil apa ada istilah dia? Kalau bahasa Melayu pun ada istilah dia. Bapa kerohanian dia. Kalau orang tu dia baru masuk tarikat, jangan ingat tarikat ni dia tak ada manhaj, dia ada mana. Masa tarikat nanti dia punya guru dia akan bagi tahu kita. Muka kita ni memerlukan subhanallah 100 kali. Muka kita memerlukan alhamdulillah 1000 kali. Jadi kita akan ikutlah kita. Okey, saya akan buat. Dia pun buatlah subhanallah. Jangan buat belain kita, jangan buat belain. Dia kalau bagusnya dia teruskan yang fardu dia teruskan lah. Yang tak bagusnya kalau dia kata tak payah solat fardu lagi selagi tak settle dia punya wirid ni. Dia punya wirid lah. Dia punya wirid ni. Selagi tu tak. Tapi tu dia panggil syekh lah. Maksudnya dari segi spiritual dia ada guide dia. Dia ada guide dia. Murabbi pun sebagai syekh juga. Yang ketiga barulah sebagai ustaz. Ustaz ni maksudnya untuk guru lah. Guru. Guru. Dalam bahasa Mesir ustaz. Seterusnya mutarabbi pula. Mutarabbi kita nak hasilnya dapat 10 masukan. Biasanya kita selalu sebut susun daripada mana? Akidah sejahtera. Biasanya kita susun daripada akidah sejahtera. Tapi ini susunan ini susunan ikut mana ni? Dalam kepala otak? Bukan. Dalam mana? Ini susunan ikut mana? Ini ikut Majmu' Rasail dalam Risalah Ta'lim. Ini dalam Risalah Ta'lim punya susunan. Risalah Ta'lim punya susunan, Al-Banna letak kuat tubuh badan dulu. Sebab dia nak kita sebelum menjadi Muslim yang baik, kita jadi manusia yang baik dulu. Manusia yang baik, dia mesti kena tubuh badan dia kuat. Manusia yang baik, tak kira Islam tak Islam, dia kena akhlak dia baik. Sebab tu Islam orang selalu bandingkan dengan tak Islam dari segi mana? Dari segi akhlak. Kita dekat luar kereta tu ada stiker kan, I love Islam. I bantu dia. Tapi potongan dia. Potong dia. Kita nak cari mana lambang lorong kecemasan kan? Ada lorong apa? Lorong smart ni. Tak ada lorong smart. Dia memang potong lain. Yang potong lain lah. Siap bagi lampu je macam dia pihak benar. Bagi lampu kan. Tapi stiker kat belakang The prophet is my apa benda kan. The prophet is my
kedua. Bagus. Jadi akhlak Islam tu saya yang orang bandingkan. Sebab tu Al-Banna susun akhlak nombor 2. Maksudnya manusia yang baik, kalau dia tak Islam pun dia tubuh badan dia kena sihat, tubuh badan dia kena kuat. Yang kedua akhlak dia. Yang ketiga pengetahuan dia luas. Bukan pengetahuan saja, pengetahuan dia luas. Banyak cabang, sikit-sikit daripada semua cabang. Dia punya bidang dia tahu banyak. Mampu berdikari. Lepas tu barulah Al-Banna sebut akidah dia sejahtera. Baru sebagai Muslim yang baik, akidah dia sejahtera. Ibadah dia ibadah yang sahih. Dia melawan nafsu dia, mujahadah melawan nafsu dia, menjaga masa dia. Macam kata start pukul 9 sampai tunggu 2 setengah. Relax ya. Aku cakap tengok apa nak jadi ni. Tersusun urusan dia. Dia tahu dah, Kuala Lumpur datang sini biasa jam tu berapa kan. Keluar awal, ingatkan takutlah lambat kan. Kan kena habis lambat ni, aku buat ada polisi kena balik 10 ni. Kena buat habis awal ni. Pokoknya tenang je sampai je. Alhamdulillah tenang sikit. Kalau datang tadi cuak juga. Bermanfaat kepada orang lain. Yang terakhir bermanfaat kepada orang lain. Kita Islam bukan saleh semata-mata tapi muslim. Bukan saleh semata-mata tapi muslim. Ini pun sama recap Mutarabbi dia apa? Ni bi'ah ni yang anda sebut tadi. Dia sebenarnya menarik sebab ramai orang faham bi'ah ni adalah kita mewujudkan bi'ah yang baik dalam kalangan kita. Bukan tu yang Al-Banna maksudkan. Bi'ah tu maksudnya ni, wasilah ni. Maksudnya seorang manusia tu, daripada dia bi'ah harian dia, malam-malam dia akan buat apa? Main futsal. Malam-malam dia akan buat apa? Lepak mamak. Malam-malam dia akan buat apa? Al-Banna kata dalam seminggu tu, keluarkan sekejap dia daripada bi'ah malam dia tu untuk duduk 2 jam di dalam satu liqa'. Itu dia panggil bi'ah liqa' usrah. Itu maksud bi'ah. Sebulan biasanya dia di qiyam sendiri je. Setiap hari dia akan bangun sebelum subuh 10 minit, dia akan solat 3 rakaat ataupun lebih daripada 3 rakaat, 8 rakaat ke. Lepas tu dia solat witir. Kemudian dia solat subuh. Setiap hari dia amalkan. Tapi Al-Banna kata keluarkan sekejap daripada rutin dia sebulan tu. Dalam sebulan tu sekali je dia keluar duduk dengan ikhwah dia untuk bi'ah katibah. Itu maksud bi'ah. Jadi rukun tarbiyah ni dia ada bi'ah. Maksud bi'ah tu ni. Sebab ada ramai orang dia kata dia ikut tarbiyah tapi satu bi'ah pun dia tak pernah ada. Lepas tu dia kata saya adalah ahli yang masih lagi aktif. Sebab kita nak ubah dia punya di dalam SPI, dia tak bagi. Dia kata anda masih lagi ahli. Memanglah dia datang kadang-kadang jumpa kan. Ada punya. Dia kan tak ada dah kan. Dia datang. Dia kata macam mana tahu anda ni masih ahli? Masih membayar? Masih membayar syirakat kan. Ada dia syirakat? Tak ada. Bi'ah ni dalam tarbiyah, bi'ah ni adalah ni. Wasilah tarbiyah. Wasilah tarbiyah tu adalah bi'ah. Maksudnya kita keluarkan ikhwah tu daripada dia punya bi'ah harian dia, suasana harian itu ke dalam bi'ah tarbiyah. Sementara kalau beri mukhayyam tu 3 hari, bukannya 365 hari, 3 hari je kita semua dia duduk dalam bi'ah mukhayyam. Itu maksud bi'ah bukan mewujudkan bi'ah salihah macam kita kata ni. Buat sekolah ikram kan. Bukan tu. Dekat Mesir tak ada sekolah, ikhwan tak ada. Memang tak ada lah. Ikhwan pun susah nak bergerak, takkan nak buat sekolah kan. Macam mana ikhwan? Okay, terus. Kita masuk terus kepada persoalan, adakah aku sudah tarbiyah? Anda mulakan untuk menjawab persoalan ni dengan kita baca 2 hadis ni. Ni hadis tentang salah satu bai'ah yang pernah dibuat oleh beberapa orang sahabat Nabi. Bukan bai'ah umum. Sebab ramai orang dia mempertikaikan macam mana boleh ada bai'ah umum, betul ada bai'ah khusus. Boleh ke ada macam tu, bai'ah umum, bai'ah khusus? Semua orang Islam kan mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia ada komitmen rukun Islam, rukun iman, sama je, semua orang Islam sama je. Ini antara benda yang hadis ni riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, dan juga ia ada dalam Riyadhus Shalihin. Siapa baca Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pun sebut hadis ni. Dari Abu Abdurrahman, iaitu Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, kita semua pernah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ada lebih kurang 9 atau 8 atau 7 orang. Dia pun tak ingat. Maksudnya bukan semua orang Islam masa tu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat sebut dia orang dah duduk beberapa hari dah. Maksudnya tengah buat apa tu? Tengah bayar apa? 8 orang je. 8 orang je. Ataupun 7 orang, ataupun 9 orang. Tak ramai pun. Dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari. Dalam riwayat lain sebut selama beberapa hari. Dalam riwayat Muslim cuba sebut berapa bilangan dia. Kemudian, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Dia kata, tidakkah engkau semua, ataupun bahasa Arab dia, ala tubayyi'una Rasulullah? Ala tubayyi'un. Ala ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu ni kita terjemah yang kalau bahasa percakapan ni macam nak tak? Nak tak?
Nak tak bai'ah Rasulullah? Lepas tu dia jawab apa? Padahal kita baru je bai'ah Rasulullah. Jadi dalam syarah hadis, dalam syarah Imam Nawawi, dia kata peristiwa ni berlaku, kemungkinan peristiwa ni berlaku selepas bai'ah Aqabah. Maksudnya bai'ah Aqabah dah lepas lah. Peristiwa ni, cerita ni berlaku selepas bai'ah Aqabah. Jadi dia baru lagi. Dia kata macam baru lagi bai'ah. Dia kata, kita kan baru bai'ah kepada Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah tanya lagi, ada tu bai'ah Rasulullah? Nak bai'ah tak Rasulullah? Ataupun dalam bahasa buku ni, tidakkah engkau semua berbai'ah kepada Rasulullah? Dia tanya lagi. Lepas tu tanya lagi, tidakkah engkau semua berbai'ah kepada Rasulullah? Kan? Ada tu bai'ah Rasulullah? 3 kali kan Rasulullah SAW tanya. Kemudian kita, mana dah kita ni? Ni kita. Ni kita. Kenapa? Naik. Ha? Ni. Berapa tak ada? Tak nak. Jadi sampai kita lalu menghulurkan tangan kita. Maksudnya Auf bin Malik ni dia tak tahu, tak faham nak cakap apa benda. Rasulullah nak suruh bai'ah apa kan. Jadi Auf bin Malik pun terus letak tangan. Cara bai'ah ni dia ada banyak. Dia sama ada salam. Cara bai'ah ni sama ada kita salam ataupun kita letak tangan. Macam orang sebelum sukan ke apa kan, dia letak tangan orang main. Letak tu dia. Oh. Itu pun bai'ah, salah satu cara bai'ah. Jadi Auf bin Malik pun terus letak tangan kita je. Kita, bukankah kita baru je bai'ah? Lepas tu dia pun tanya, nak bai'ah apa ni? Maksudnya lepas 3 kali Rasulullah tanya, baru dah ditanya, nak bai'ah apa? Tapi dalam masa yang sama dia pun tanya juga, bukankah kita baru je bai'ah? Kita baru bai'ah. Lepas tu dia letak, dia kata, nak bai'ah apa lagi? Dia letak. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain yang 7-8 orang tu pun letak tangan benda yang sama. Jadi Rasulullah SAW pun berkata, hendaklah engkau semua menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Nak kena bai'ah kepada dia. Sembah Allah. Tak payah. Kalau mengucap pun dah cukup kan? Jadi jangan menyekutukan sesuatu. Maksudnya kena bai'ah. Kalau jangan mensyirikkan Allah, kena buat bai'ah. Tak perlu kan? Tetaplah mengerjakan solat 5 waktu. Kena bai'ah. Kalau tak payah solat 5 waktu. Kena kan? Kena solat juga. Dan sampai engkau semua mendengarkan serta melakukan ketaatan. Maksudnya dengar dan taat. Lalu beliau memperlahankan suaranya. Maksudnya ada tambahan sikit. Daripada benda yang dia biasa dengar ni, dia tambahan sikit. Dan cakap macam berbisik-bisik. Dan jangan meminta sesuatu apa pun daripada orang. Jangan minta apa pun daripada manusia. La tas'aluna an-nasa syai'an. Jangan minta apa pun dengan manusia. Jadi semua sahabat-sahabat pun ulang benda yang sama. Kita takkan minta apa-apa pun dengan manusia. Maka sungguh, siapa-siapa yang kata maka sungguh ni, Abu Abdurrahman kata, sesungguhnya saya pernah tengok salah seorang daripada 7-8 orang ni, dia naik kuda. Kuda ni tahu tak tinggi mana? Biasa kalau kita nak naik kuda kan, kita kena, sama ada kita kena panjat ataupun kita kena tangga. Kalau dia ada pelantar sikit, kita kena naik sikit tangga tu kan. Kita kena panjat sikit tangga tu. Sebab kuda ni kan tinggi. Kuda ni kan tinggi. Jadi ada seorang sahabat tu, sama ada kuda ataupun unta, lagi tinggi kan. Dia punya tali yang berpegang tu jatuh ke tanah. Abu Abdurrahman kata ada sahabat lain kat bawah, kat atas tanah tu, jatuh tali tu kat tepi dia je. Tapi apa yang dibuat oleh sahabat yang 7-8 orang tu? Dia turunkan unta dia turun dan dia ambil tali tu dan dia panjat tali tu. Maksudnya apa? Dia tak minta tolong. Dia tak minta tolong siapa pun. Jadi dia orang ni ataupun 7-8 orang ni, dia ada bai'ah khusus. Yang mana dia orang ni bai'ah sebab tambahan dia adalah dia tak akan minta tolong dengan sesiapa pun. Walaupun sebenarnya harap bukan minta tolong dengan manusia. Tak harap, tapi bai'ah tambahan ibadah tambahan dia. Macam itulah Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat dia, mentarbiyah sahabat-sahabat dia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dan ayat 33, surah yang 33 ayat 36. Ini adalah satu kayu ukur. Kalau kita nak rasa kita ni dah cukup tarbiyah, inilah kayu ukur dia. Iaitu Allah SWT kata, wa ma kana, tak patut li mu'minin, untuk orang yang beriman, wala mu'minatin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang mukmin tu lelaki ke perempuan, tak patut kalau dia kata dia beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amra, kalau Allah dan Rasulnya telah menjatuhkan sesuatu hukuman, ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, dia ada pilihan pula. Nak buat ke tak nak buat? Tak patut. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tak kira lelaki ke perempuan, kalau ada je benda perintah oleh Allah Ta'ala,
Dia tak patut ada pilihan, rasa macam nak buat ke tak nak. Ada tak second opinion? Ada tak ulama lain yang lebih ringan sikit fatwa dia kan? Ada tak? Ada tak? Tak patut. Kalau orang mukmin tu tak patut. Wa may ya'sillah, dan Allah tutup dengan Allah kata, siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang jelas, yang nyata. Inilah kayu ukur untuk kita kata kita ni dah cukup tarbiyah ke belum. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita masih lagi, kita dengar apa-apa sahajalah tentang Islam, kita dengar apa-apa sahaja tentang Allah wa Rasulih, tentang apa benda yang Allah SWT suruh ataupun Rasulullah SAW ajar, dan kita masih rasa macam, oh, masalah itu tu. Masalah kita masih ada perasaan tu. Bukan kita ada perasaan macam bila dengar je ya ayyuhallazina amanu, maksudnya ayat ini turunkan kepada siapa? Kepada kita kan, kita orang iman. Sekarang kita baca macam, oh bagus generasi sahabat ni diturunkan. Ayat diturunkan kepada sahabat-sahabat, ayat diturunkan kepada orang muhajirin, ayat diturunkan kepada orang ansar. Jadi inilah kayu ukur pertama kalau kita nak jawab. Kita ni dah sudah kata dia, dah habis kata dia, boleh tutup buku dah tu. Okay, kita ni dah kosong dah habis dah. Tak perlu dah, kosong ni apa tak payah nombor dah. Cukup dah, tarbiyah dah cukup dah, tepu dah. Tadi nak buat apa dah? Jawapan dia ni, kalau kita dengar je apa sahaja, mungkin kita tak pernah dengar. Macam Rasulullah SAW, dia bukan bercakap sehari pun kan, dia bercakap banyak hari. Kalau dia berdakwah daripada tahun pertama dia berdakwah tu sampai dah ke hari terakhir dia meninggal dunia, maksudnya 23 tahun dia bercakap. Kalau Al-Quran ni dia limit kan, dia ada limit. Ayat dia ada 6,000 lebih kan. Tapi kalau hadis, logik tak hadis tu ada limit? Logik tak? Dia memang ada limit, tapi kalau kita fikir kan, takkanlah itu je Rasulullah cakap kan. Maksudnya Rasulullah siap diam ke apa? Ya dia cakap ni kan jadi hadis lah kan. Cakap jadi hadis lah. Dulu ada orang buat kelakar, dia kata siapa orang yang paling banyak menghafal hadis tadi? Jawapan dia Nabi. Orang jawab Abu Hurairah, orang jawab Aisyah, jawapan dia sebenarnya Nabi. Sebab Nabi yang cakap ni tak kata ingat apa dia cakap. Jadi Nabi punya banyak benda dia beritahu kan. Boleh jadi tak ada ulama tu tak sampai hadis tu kat dia. Dia tak boleh jadi sebab dia ulama, wajib hadis tu mesti sampai kat dia. Boleh je jadi. Contohlah macam Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni kuat mazhab Syafi'i, ni antara kita panggil apa? Muktamad mazhab Syafi'i. Kalau kita ikut garis panduan Jakim tu, antara cara kita nak tengok ni muktamad ke tak muktamad, tengok Imam Nawawi. Dia ada banyak lah, dia bukan seorang lah, dia ada banyak. Tapi Imam Nawawi salah seorang. Ada satu hadis, contoh je lah hadis. Ada satu hadis, Nabi SAW, dia cakap dengan sahabat-sahabat. Kita masa tu tengah makan. Lepas tu lepas habis makan tu Rasulullah SAW kata, masa tu nak solat, lepas makan tu nak solat. Macam kita tadi, solat dulu baru makan kan. Nanti Nabi, dia lepas dah makan tu baru solat. Biasanya isyak lah. Biasanya makan baru isyak lah. Lepas tu masa nak makan tu Rasulullah SAW kata, siapa yang makan daging unta maka berwuduk lah. Siapa yang makan daging unta maka berwuduk lah. Ya, hadis ni dalam mazhab Syafi'i telah dimasukkan. Kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i yang utama ni telah dimasukkan. Macam mana kita tahu hadis tu masuk? Ada sebut ke hadis tu bila berlaku? Tak tahu kan? Tak tahu sebut macam mana. Jawapan dia sebab bagi mazhab Syafi'i hadis ni ada satu hadis yang menerangkan kata Rasulullah SAW pada akhir hayatnya dia tidak lagi berwuduk setelah makan benda yang dimasak. Pada awal Islam Rasulullah ni bila dia makan benda yang dimasak, dia akan ambil wuduk balik. Benda yang dimasak api, dia punya lafaz dia benda yang dimasak oleh dipanggang api, yang kena api, benda yang kena api. Contohnya macam daging tu panggang direct kan, kena api. Siapa yang makan daging dipanggang api tu Rasulullah akan ambil wuduk balik. Tu awal Islam. Jadi kemungkinan cerita tadi tu berlaku di awal Islam. Imam Nawawi walaupun dia ni seorang muktamad lah tadi, sebab dia pun macam tapi dalam hadis tak ada cerita tarikh masa pun tak ada sebut. Imam Nawawi pun sebut, dia kata tetapi, dia sebut tetapi ya. Dia kata tetapi yang kuatnya, nampaknya dia sebut, yang kuatnya dari segi zahirnya adalah batal wuduk kalau makan daging unta sahaja. Selain daripada unta semua tak batal dah, tapi unta sahaja yang batal. Sebab apa Imam Nawawi kata dia? Sebab apa? Sebab apa Imam Nawawi kata itu? Sebab dia dah dengar hadis tu. Dia dengar hadis tu, dia takkan nak rasa macam ada pilihan lain kot, ada fatwa lain kot. Tapi dia tetap bagi tahu muktamad mazhab Syafi'i adalah tak batal. Dia kata muktamad mazhab Syafi'i tak batal. Tapi dia kata zahirnya, dari segi zahirnya
Dari segi zahirnya adalah batal kalau unta sahaja. Seperti mazhab mana yang kata kalau makan unta batal? Mazhab Hambali. Mazhab Hambali batal lah. Siapa yang mazhab Hambali batal ada. Kalau makan daging unta batal. Dia jarang kita kalau kat Malaysia jarang lah. Kambing jarang kan. Kalau unta ada jarang-jarang. Jadi tak ada setiap hari kena duduk. Kalau jumpa unta tu ambil duduk balik kan. Tapi ceritanya sebab apa Imam Nawawi jadi macam tu? Sebab dia dengar hadis tu. Macam bila dengar hadis tu takkan nak tolak tepi hadis tu. Semata-mata sebab ada hadis lain yang tak ada kena-mena cerita dia. Tak ada sama pun dengan cerita. Tapi kita pula bukan cerita pasal daging unta saja. Apa sahaja benda yang dapat dapat macam baru-baru ni isu terbaru kan. Taklah baru sangat. Isu 2-3 minggu lepas. Bukan 2-3 minggu. Marathon KL Marathon. KL Marathon. Dia jadi isu sekejap je. Dia jadi isu dalam kalangan orang ustaz-ustaz ya. Yang tak ustaz dah balik rumah dah. Dah mandi dah. Dah tak baca dah. Yang jadi isu dia yang ustaz-ustaz tak habis bincang kan. Adakah larian tu mempromosikan bank ribawi ataupun tidak? Kita masuk larian tu adakah mempromosi bank ribawi ataupun tidak? Kalau orang yang beriman, dia nak dengar bukan sebab dia nak lari ataupun tak nak lari. Dia nak dengar sebab dia nak tahu apa yang qada Allah wa Rasuli. Apakah qada Allah, apakah ketentuan, ketetapan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab dia nak lari ataupun tak nak lari. Maksudnya dia nak, yang penting penghujungnya aku boleh lari. Ataupun dia nak penghujungnya aku tak payah lari dah. Bukan dia letak dulu, dia punya kesimpulan dia. Tapi dia nak dengar apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Itu dia. Jadi itu kayu ukur yang pertama. Soalan lagi. Ini bukan dia patah balik. Ini cerita sewaktu perang Uhud. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Sesungguhnya Allah SWT telah membenarkan janjinya. Idh tahussunahum bi'idnih. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri fa'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sehinggalah ketika kamu gagal. Kamu ni siapa? Ini cerita seperang Uhud ni. Kamu ni siapa? Sahabat-sahabat ni. Kamu ni sahabat-sahabat Nabi orang Islam masa tu. Sahabat-sahabat ni. Kamu gagal. Dan kamu telah berbantah. Kamu telah berbantah-bantah dalam urusan. Berbantah-bantah ni dalam urusan apa? Dalam tafsir sebut. Dalam urusan turun daripada bukit tu. Masa pemanah-pemanah tu duduk atas bukit tu. Dia berbincang juga. Dia bukan turun-turun. Dia bincang juga. Kita ni boleh turun tak lagi? Ada kata dia. Tak boleh turun. Rasulullah tu jangan turun. Dah boleh turun dah sebab dah habis lah perang. Apa lagi kita duduk atas kan? Duduk isu. Dia bincang juga. Bukan tak bincang. Jadi itu Allah kata tanaza'tum fil amri. Kamu berbantah-bantah dalam urusan. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kamu bermaksiat ataupun kamu melanggar perintah bila kamu nampak benda yang kamu suka. Apa benda yang kamu suka? Apa benda yang kamu suka? Kamu tu sahabat ni. Apa dia yang kamu suka? Harta. Harta ataupun ghanimah. Rampasan perang. Harta dunia. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dalam kalangan kamu ada yang nak dunia. Dalam kalangan kamu ada yang nak akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah ambil balik nikmat tu. Nampak dah tadi. Tapi lepas tu kan kalah semula. Bila kalah semula tak dapatlah kempasan kamu, semua patah balik je. Untuk menguji kamu. Bila ayat itu turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata apa? Dia kata selama dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ni masuk Islam tahun ke-6. Tahun ke-6 kenabian. Nabi SAW kenabian. Umar masuk Islam. Dia kata semenjak dia masuk Islam, semenjak dia berislam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah tahu ada sahabat yang nak dunia sampai ayat itu turun. Dia ingatkan sahabat-sahabat ni tak nak dah dunia. Sebab sepanjang duduk dekat Mekah, ayat-ayat yang turun kebanyakannya ayat berkenaan dengan ayat Makkiyah, kebanyakannya berkenaan dengan apa? Dengan akidah kan? Akidah berkenaan dengan iman. Iman apa yang selalu ditekankan dalam ayat Makkiyah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apa tadi dah sebut? Dan hari kiamat. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maksudnya ayat Quran sentiasa ingatkan yang kita ni akan habis. Dunia ni kan habis. Dia akan ada kiamat dia. Dia akan ada akhir dia. Buat apa kita nak cari benda yang ada akhir? Kalau anda jual dua barang, anda kata ni ada dua barang, harga yang sama. Harga dia sama je. Satu harga RM10, satu lagi RM10 juga. Satu ni warranty dia setahun saja. Yang lagi satu ni lifetime warranty. Yang mana nak? Kenapa nak lifetime? Harga sama je.
Benar tak? Sebab manusia kan, dia suka benda yang kekal kan. Dia nak benda yang kekal. Allah bagi tahu yang dunia ni dia ada tamat dia. Berulang-ulang kali selama 13 tahun. Umar kata, aku tak pernah tahu ada sahabat yang nak dunia sehingga ayat ni turun. Sebab Allah kata, minkum mayuri tu dunia. Ada dalam kalangan kamu yang nak dunia lagi. Umar kata, aku tak tahu pula ada orang nak dunia lagi. Ingatkan dah habis dah. Tarbiyah dunia ni ingatkan dah selesai dah. Tapi Allah bagi ujian ni, kira lah. Allah kata apa? Sarafakum anhum, dia bertanya untuk Allah uji kamu. Walaqad afa ankum. Kemudian Allah ampun kamu semua, maafkan kamu. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Allah ada kelebihan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga orang beriman ni banyak Allah maafkan. Bagi cat. Jadi kayu ukur kedua adalah macam mana kita, kalau nak tahu kita cukup tarbiyah ni, macam mana kita dengan pandangan kita ni terhadap dunia. Kalau yang tadi apa? Bila kita mendengar apa-apa daripada perintah Allah ataupun Rasul. Yang kedua, macam mana pandangan kita tentang dunia. Dunia ni dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dia adalah permainan, dia adalah kelalaian. Apa perkataan dalam bahasa Arab ni? La'ibun walahun. Wa man hayatud dunia, tidaklah kehidupan dunia ni kecuali permainan dan kelalaian saja. Kita dengar budak-budak nak main kan? Budak tu datang nak main kan? Tadi kan? Anak kecil datang nak main kan? Nak main, dia ingat mic tu mainan kan? Dia kata, budak ni kacau kan? Siapa mak ayah dia ni? Kita rasa dia macam tu kan? Kita pun sama kalau kita dengan dunia ni. Kalau kita ingat dunia ni penting, kita ni sama pandangan macam budak tu nampak benda tu. Sebab bagi anak-anak kecil, bagi dia itulah dunia dia. Main tu satu dunia kan? Dia bagi dia, kita tarik mainan tu, dia sedih habis. Nangis macam kena dera, jiran sebelah tu. Kenapa nangis dia? Sebenarnya dia nak main serika, dia tak bagi. Serika bukan mainan, tapi dia nak main. Dia main remote. Kita cari remote tak jumpa kan? Beli remote tipu, dia tak percaya. Dia nak remote betul kan? Allah kata, walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Afala ta'qilun? Negara akhirat, negeri akhirat, rumah akhirat, kampung akhirat. Dar ni kalau ikut rumah akhirat tu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu berfikir? Lagi, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawan. Negeri akhirat tu sebenarnya hidup, Allah kata. La hiya al-hayawan. Maksud hayawan tu maksudnya bukan haiwan kan? Haiwan tu maksudnya kehidupan yang sebenar adalah akhirat. Yang kat dunia ni bukan kehidupan sebenar. Kalau anda tanya sekarang, ingat tak masa kita kecil dulu? Ingat? Rasa macam baru lagi ke rasa macam dah lama sangat dah? Rasa macam baru je kan? Kalau siapa-siapa yang ada mak ayah yang dah meninggal ni, Allah yarhamuh kan? Ingat tak lagi masa mak ayah tu cakap kita? Ingat kan? Macam baru lagi dia pesan. Macam semalam baru pesan. Tapi sebenarnya dah lama kan? Tapi sebenarnya dunia ni memang macam tu, sebenarnya sekejap je. Dunia ni sebenarnya sekejap je. Kehidupan yang sebenar adalah akhirat. Selepas mati tu kehidupan sebenar. I'lamu annamal hayatud dunya. Di dalam surah Al-Hadid. Panjang sikit. Dunia ni seperti permainan, kelalaian, perhiasan, berlawan di antara kamu. Lumba siapa lagi banyak dari segi harta dan juga anak-anak. Seperti mana hujan, yang mana petani-petani, kufar maksud petani, bukan orang kafir. Kufar maksudnya petani. Seperti mana petani-petani yang dia suka bila hujan, dia suka sebab dia punya tanaman dia boleh subur. Kemudian tanaman dia tu akan hijau, tapi kemudian dia akan jadi kuning juga. Mana ada tanaman yang hijau sebenarnya kan? Dia akan kuning dan dia akan gugur juga. Kemudian dia akan hancur. Pokok tu sehebat mana pun daun dia akan layu-layu, dia tukar kan? Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Kat mana salah di sini? Dosa ke? Main masa kecil salah ke? Tak salah sini, tapi Allah tutup ayat ini. Allah kata di akhirat nanti ada azab yang pedih dan keampunan dari Allah dan juga keredaan. Tidaklah hidup di dunia ni kecuali mata'ul ghurur. Penipuan. Mata' ni maksudnya tipu. Perhiasan yang menipu. Kita ingat macam dia dah habis maju dah. Kita pun belilah yang banyak warranty lama sikit kan. Warranty tu tahan 5 tahun. Tengok tahun depan dah keluar yang baru. Warranty tu ada lagi. Tapi dia punya sistem dia dah tak sabar. Anda ingat dulu, anda bawa balik zaman dulu? Bawa balik zaman dulu, anda tak ada handphone yang smartphone ni. Anda pakai handphone yang button tu lah, tekan-tekan kan. Banyak program anda tak pergi. Anda tanya, kenapa ikut tak SMS? Anda tak ada WhatsApp ke? Anda tak ada handphone ni kan? Rupanya dia dah bagi tahu ke WhatsApp.
Anda tak ada WhatsApp tu kan? Sedia. Rasa macam sedih kan? Dunia kan? Perhiasan yang menipu. Perkataan dia apa? Mata al-ghurur. Ghurur ni maksudnya tipu. Ghurur ni maksudnya menipu. Macam orang petani apa? Peniaga. Peniaga kan dia suka kelentong sikit-sikit kan? Peniaga buah. Rasulullah SAW pernah pergi pasar tu. Rasulullah tengok buah kan? Buah tu bertimbun macam ni. Buah tu bertimbun macam ni. Rasulullah seduk tangan bawah tengok. Basah. Basah. Contoh macam ni. Yang basah patut letak atas. Bukan yang kering-kering nampak cantik. Tak ada yang basah ni. Basah tu maksudnya dia dah buah tu dah busuk lah. Macam dah lembik. Yang basah-basah tu letak atas. Jadi orang nampak. Man ghasyana falaysa minna. Tu asal-usul dia tu. Siapa yang menipu kami, dia bukan kalangan kami. Itulah dia huruf. Huruf ni dia macam tipu-tipu. Belentong-belentong. Dalam surah Al-Hujurat. Jadi itu kayu ukur yang kedua. Macam mana ciri kita dengan dunia. Tapi sahabat-sahabat, adakah sahabat-sahabat tadi bila anda sebut dari sahabat-sahabat tu dia ada keinginan lagi kepada dunia? Adakah sahabat-sahabat ni dia tak mengikut kayu ukur tu? Jawapan dia dekat surah Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam kamu ada Rasulullah. Kelebihan sahabat ni dia hidup bersama dengan Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'antum. Kalau Rasulullah tu ikut je apa yang kamu nak, maksudnya sahabat nak macam ni Rasulullah, sahabat nak macam ni Rasulullah. Kalau Rasulullah ikut je apa yang kamu suka, kamu akan hancur. Habislah kamu kena ikut Rasulullah juga kadang-kadang. Walakinna Allah, tetapi Allah habbaba ilaikumul iman. Allah telah mencintakan keimanan kepada kamu. Itu kelebihan sahabat. Dia buat dosa ke, dia buat salah ke, tapi dalam keadaan hati dia ni suka kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah SWT menghiaskan keimanan itu dalam jantung hati mereka. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membencikan, Allah bagi hati kamu ni benci kepada kufur, kepada fasik dan kepada langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah sahabat-sahabat ni digelar sebagai ar-rasyidun. Nanti menjadi khulafa ar-rasyidun tu. Di sahabat ni kelebihan dia kat situ lah. Dia buat salah tapi Allah SWT dah bencikan dalam hati dia kesalahan ataupun dosa. Ni hadis panjang juga hadis ni. Panjang hadis ni. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Anda baca dah cepat-cepat. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ke Bahrain. Bahrain itu bukan Bahrain sekarang, Bahrain zaman dulu. Ada tempat lain. Bahrain untuk mengambil jizyah daripada penduduk. Jizyah ni orang kafir lah, ambil daripada orang kafir. Penduduk Bahrain tu dah buat perjanjian damai. Jadi Rasulullah pergi kutip jizyah daripada dia orang. Lepas kutip tu, Abu Ubaidah datang Bahrain ambil harta jizyah tu. Para sahabat mendengar kepulangan Abu Ubaidah tu, dia kumpul dekat Madinah, berkumpul untuk menghadiri solat subuh. Bayangkan kita solat subuh, ikut-ikut penuh hari tu kan. Ikut-ikut jadi RM1 seorang budak kan. Budak seorang RM1 sekarang kan. Masjid mana tu? Masjid Al-Bushra tu. Masjid Madad. RM1 seorang. Sahabat-sahabat Ansar berkumpul ni menghadiri solat subuh bersama Rasulullah SAW. Lepas habis solat tu Rasulullah pun keluar. Mereka berusaha merintangi beliau Rasulullah SAW. Maksudnya nak duduk depan Nabi kan, bagi Nabi nampak muka dia kan. Ketika melihat mereka, Rasulullah SAW pun tersenyum. Dia pun kata, saya rasa kamu dah dengar Abu Ubaidah balik dah kot. Sebab Abu Ubaidah bawa balik jizyah. Jizyah zaman dulu ni dia bukan duit dalam akaun. Tak nampak dalam akaun tu. Dia bawa balik benda lah, barang. Nampak barang tu. Kalau dia bawa balik unta-unta tu nampak lah. Kepu-kepu unta tu jalan belakang kan. Naik dia punya debu-debu. Jadi dia kata benar pada Rasulullah. Dia dari arah cerita, bukan dengan cerita. Nampak sekali harta-harta balik daripada Bahrain ni. Rasulullah SAW kata, kalau begitu bergembiralah. Dan berharaplah sesuatu yang akan melapang dari kalian. Maksudnya, bergembira, doalah supaya kamu dapat apa yang kamu suka ni, dapat yang kamu akan dapat. Tapi Rasulullah jawab tu, demi Allah, sambung dia, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Rasulullah ni tak takut orang Islam ni jadi miskin. Sebab aku tak takut orang Islam ni miskin, tak takut pun. Akan tetapi aku khawatir kalau dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana dia dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebab bila dunia dia dibentangkan, kalian berlumba sebagaimana mereka berlumba. Sebelum Islam, umat-umat Nabi sebelum Islam, dia dah berlumba untuk dunia seperti mana kita nanti akan berlumba ni. Dan akhirnya kalian akan hancur sebagaimana mereka hancur. Jadi yang hancurkan kita ni bukan musuh daripada luar. Yang hancur kita ni adalah cinta kita kepada dunia.
Yang kita tahu ada penghujung dia. Kita tahu ada penghujung dia, cuma tak tahu bila je. Cuma kita tahu ada penghujung dia. Jadi itulah yang akan menghancurkan. Dan Rasulullah penuntut ni sebenarnya pendek je hadis ni. Hadis ni yang terkenal yang pendek je kan. Aku tidak takut kamu miskin, tak takut kemiskinan. Tapi yang aku takut adalah dunia ni akan dibuka kepada kamu. Cuba bayangkan. Khalifah zaman dulu, kalau ikut kaya raya lah, sebab dia bukan menguasai negara saja, dia menguasai empire. Banyak negara tu seorang je khalifah tu. Kaya lah kalau ikut kaya raya dia. Tapi bayangkan khalifah, walaupun dia dah tak Islamin lah, dia kata dia tak guna gelaran khalifah pun, dia guna gelaran sultan ke apa kan. Dia duduk dekat mana-mana pun, dia tak pernah duduk kat istana dia. Kenapa? Sebab apa dia tak pernah duduk kat istana dia? Ada satu klip video dia tak bawa lah klip tu. Tak konan semua dia lah. Khalifah tu tak pernah duduk kat istana dia sebab apa? Walaupun dia ada istana lah, betul hakikatnya dia ada istana lah. Dia tak pernah duduk kat istana dia sebab dia sibuk meluaskan lagi negara Islam. Dia nak luaskan lagi negara Islam. Tak pernah duduk kat istana dia. Dia selalu duduk dalam kemah je. Sebab apa? Sebab dia tengah duduk kat perbatasan mana lah. Duduk kat situ. Walaupun dia ada pengawal, walaupun dia ada ni, kira mewah lah dekat dalam kemah tu. Cuma dia tak duduk dalam istana dia, ada katil semua. Dia tidur dalam kemah je sebab apa? Sebab dia rasa tak cukup lagi. Tanggungjawab dakwah dia tak habis. Dia rasa tanggungjawab tu. Walaupun dia kehidupan dia mungkin tak Islam kan, tapi dia rasa tanggungjawab untuk melemparkan lagi, menyemparkan lagi Islam. Bayangkan rumah yang macam ni, rumah yang dibuat itu tanah. Rumah yang buat tanah. Berdindingkan tanah, berbumbungkan pelepah-pelepah. Turun ayat ni. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh mengumpul-gumpul harta. Surah kegemaran untuk dibaca oleh budak-budak je sebab dia pendek. Sebenarnya maksud itu pelik kan? Sahabat-sahabat rumah ni macam ni. Macam ni rumah sahabat-sahabat ni. Gunakan tanah je untuk buat. Kalau sekali hujan, runtuh rumah tu. Hujan kalau lebat, runtuh rumah dia. Esok tu dia kena buat balik. Dia punya bumbung dia tu pelepah-pelepah sahaja. Kalau hujan lebat, jamak dia. Apa ni, kalau maghrib isyak dengan Zuhur asar tu, maghrib isyak dah riwayat ni, maghrib isyak. Jamak dia sebab masjid pun runtuh dah. Tapi boleh turun ayat macam ni. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh mengumpul-ngumpul harta. Penutup dia tu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat ni. Banyak betul nikmat tu. Bagi dia, habislah kita banyak nikmat kita ni, Allah akan tanya ni. Kita sekarang bukan rumah tanah lagi. Rumah kita kukuh tak tahu untuk berapa ratus tahun dah ni. Kukuh sangat-sangat dah ni. Pintu saja. Pintu saja harga dia beribu-ribu. Ikhwah tu dia hilang, dia kena scam kan. Ikhwah tu kena hilang, dia scam. Dalam masa yang sama, ada ikhwah baru tukar pintu rumah dia dengan nilai yang sama dengan harga yang dia baru kena scam. Kata, menarik kalau kita tengok kita punya ahli kita ni yang ramai kan. Ada ahli baru kena scam, dia hantar mesej kan. Anak baru kena scam, nilai yang dia baru kan. Ikhwah tu baru tukar pintu rumah saja yang harga yang sama. Dia bukan kena scam, dia memang sengaja tukar. Sengaja tukar je pintu tu. Sebab iklan selalu lalu kan. Dekat jam tu dia pandai buat iklan ni. Pintu yang paling kukuh kan. Kena tukar ni. Tukarlah pintu. Padahal rumah tak nak kena sendiri pun. Kau macam rumah selalu sangat sendiri, tukarlah pintu tu kan. Ini rumah tak nak kena sendiri pun. Tukar pintu tu macam dah daripada menteri kan. Itulah dia. Cerita je Rasulullah SAW pernah satu hari tu Abu Bakar keluar dari rumah dia sebab lapar. Tengah hari ni biasa orang Arab buat apa tengah hari? Tidur. Dia keluar sebab lapar. Kemudian dia lapar sangat tak boleh nak duduk dalam rumah. Dia jalan-jalan. Dia jumpa Umar. Rupanya Umar pun jalan-jalan juga. Tanya Umar, kenapa keluar panas-panas je kan? Orang semua tidur dalam rumah, panas ni. Sebab lapar. Kat rumah tak ada benda, jalan nak bagi lupa sikit. Kita sama nak kita orang sama, main jalan sama. Jalan-jalan, kita pergi rumah Nabi, kok ada benda-benda yang makan kan? Jumpa Nabi tengah jalan juga. Rasulullah, apa? Sama. Tidaklah yang mengeluarkan kalian berdua, melainkan aku yang mengeluarkan aku. Maksudnya, sama-sama. Keluar sebab apa? Rasulullah bertemu, kita pergi ke seorang sahabat Ansar. Pergilah ke rumah sahabat Ansar tu kan. Sahabat Ansar tu dia ada kebun. Rumah dia dekat dalam kebun rumah dia. Pergilah kat dalam kebun dia tu. Bila sampai tu, dia tak ada. Sahabat tu tak ada. Isteri dia ada. Isteri kata duduk dulu, nanti dia balik lah. Dia pun balik. Dia balik-balik dia nampak 3 orang sahabat yang utama. Nabi, Abu Bakar dengan Umar. 3 orang duduk dekat beranda rumah dia kan. 3 orang.
Dia pun terus pergi. Nak kata dia ni punya kebun tu punya ada hasil. Dia pergi kat satu kurma dia tu ada satu tandan. Dia pergi potong dia satu tandan. Yang dah masak dah. Dia letak je standar dia terus dekat depan dia. Tapi makan dulu sementara aku masak Dia dah letak standar Kita kalau kurma kat puasa biasa orang bagi seorang 2 biji 3 biji kan. Memang sangat beza lah. Kalau dekat Yaman tu bagi seorang sepinggan. Beza. Balik-balik Malaysia sedih je. Allah. Biji ke lagi. Apa pahala je. Kita kan nak pahala sunnah buka puasa dengan kurma kan. Lepas tu malu makan nasi je. Orang Arab bagi sepinggan seorang. Dia bukan ada melawak-melawak, memang betul dia bagi sepinggan seorang. Jadi dia letak standar depan Nabi. Kurma ni dia tandan kan. Ada orang tak pernah tengok kurma ni. Pelik kan. Macam pokok kelapa sawit tu. Standar macam tu. Standar kelapa sawit tu. Macam tu lah standarnya kurma. Sawit tak kan? Tak, dia macam tu ke? Tangan dia pendek. Tangan pendek. Tapi macam tu lah. Lebih kurang dia punya buah dia pun lebih kurang. Macam tu. Lepas tu dia letak depan tu. Dia pergi buat apa? Dia pergi sembelih kambing. Maksudnya dia ada kambing. Dia sembelih kambing dan dia panggang seekor. Dia panggang. Lepas tu dia bawa depan Nabi dan makanlah. Nabi, Pak orang tu makan seekor kambing. Makan. Yang kambing kecil tu. Tak lama dah masak. Tapi makan, lepas makan tu Rasulullah SAW pun kata, tidaklah yang mengeluarkan kalian dari rumah kerana lapar. Sekarang ni kamu semua kenyang kan. Kemudian Rasulullah pun baca, kamu mesti akan ditanya tentang nikmat itu. Bayangkan. Padahal Rasulullah pun baca kan. Kembali tus'alun yawma idzin anin naim. Kalau lah kita kan tengah-tengah makan, kita minta murabi ke apa bagi tazkirah sikit, dia bagi tazkirah ni kita. Tadi dia makan dia tak habis, subhanallah tanya ni. Dia menyebabkan start lambat. Menyebabkan start apa ni, daurah lambat tu adalah makanan ni. Makan tanya tu. Macam mana tazkirah dia. Itu nombor 2, iaitu kita dah menilai kita ni kayu ukur kita dah dengan dunia. Yang ketiga, macam mana hubungan kita dengan Al-Quran. Pernah dengar tak hadis-hadis minum Quran? Anda pernah sebut hadis ni dalam YouTube lah. Kalau saya tengok YouTube, pernah dengar lah. Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa dan surah Sad. Yang pertama Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Biasa orang tanya soalan kenapa ni bukan untuk tahu jawapan. Kalau orang manusia ni kalau tanya soalan kenapa, biasanya bukan nak tahu jawapan. Macam kita kalau balik rumah, dah pukul 7, lewat sikit sebab jam. Anak dah umur 13 dah, dah 1. Balik-balik anak tu tak mandi lagi. Kita pun tanya, kenapa tak mandi lagi? Soalan kenapa tu boleh? Kenapa tu apa maksudnya? Alah, poin dia apa? Dia punya tujuan kita tanya tu nak suruh dia buat apa? Pergi mandi lah kan? Sebenarnya boleh dia cakap, pergi mandi, pukul 7 dah. Tapi kita suka tanya, kenapa? Soalan kenapa ni hanya akan keluar selepas dah banyak kali suruh ataupun sepatutnya benda tu dah lama buat tapi tak buat. Baru keluar soalan kenapa. Allah tanya, afala, kenapa? Kenapa tak tadabbur Quran? Ada tak ayat Quran yang suruh kita baca Quran? Ada tak ayat Quran yang suruh kita baca Quran? Apa dia ayat yang suruh baca sikit? Ayat yang suruh baca, tilawah. Ada tak ayat yang suruh tilawah Quran? Iqra' bukan suruh baca Quran. Iqra' tu suruh baca Quran je. Wa idza quri'a al-Quran kita suruh kita. Apa dia? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Satu kan? Ada lagi? Ada lagi? Patutnya dah berulang kali lah kan? Barulah Allah tanya soalan tadabbur kan? Tapi Allah tanya ni macam ini yang sepatutnya kamu buat. Kalau tanya anak sekarang, bukan tanya anak, tanya kita semua lah. Mushaf pada hari ini, bilangan mushaf pada hari ini dengan bilangan mushaf pada zaman Nabi SAW dan juga sahabat Nabi sampai dah zaman Khulafa' Rasyidin ni, siapa lagi banyak? Siapa lagi banyak? Bilangan mushaf siapa lagi banyak? Sama kita kan? Tapi siapa punya Islam lagi bagus? Jangan kata sekarang, kita balik 100 tahun je. Jangan kata 1400 tahun, 100 tahun je. Orang Islam di tanah Melayu 100 tahun sekarang ni kan? Sekarang. Dengan masjid yang ada aircon, dengan masjid yang kapet dia tebal, masjid yang guna kapet rautoh yang order dekat mana tu kedai kapet tu kan? 100 tahun sebelum ni tak ada kipas gergasi ke apa, tak ada. Kat tanah Melayu dekat Malaysia ni. Tanah Melayu tak ada kapet gergasi, kipas gergasi kapet. Tapi kalau tanya kita lah, agak-agaknya atuk nenek kita 100 tahun dulu solat ni khusyuk ke kita yang khusyuk? Kalau kita tanya diri kita lah, tanya kita, agak-agak atuk kita dulu yang solat lagi khusyuk, kita solat lagi khusyuk gitu. Sebab kita lagi selesa kalau ikut ni.
Macam mana hubungan kita dengan Al-Quran? Ni soalan yang ketiga. Selepas tanya hubungan kita dengan dunia, soalan ketiga, macam mana hubungan kita dengan Al-Quran? Kitab yang kami turunkan, Kitabun Anzalnah Mubarakun liyadabbaru ayati, untuk ditadabburkan ayat dia, bukan untuk dibaca. Pertandingan tilawah, pernah dengar pertandingan tilawah zaman Nabi? Pernah dengar pertandingan tilawah? Siap buat lagu lagi, dengan bergelak ketawa. Bergelak ketawa buat apa ni, taranum tu. Tengok tak pertandingan taranum tu, bergelak ketawa. Apa benda ni? Sampai ditegur, ada beberapa asatidzah tegur, apa benda ni pertandingan apa ni, tilawah Quran, bergelak ketawa. Bergelak-gelak. Tengok kat dalam cerita memang bergelak-gelak. Sebab dia rasa seronok dengan lagu tu. Faham tak? Apa tak faham benda? Ayat cerita tentang hari kiamat tu, boleh bergelak-gelak sebab dia rasa sedap lagu tu. Tak kena mengena dengan maksud dia. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, saya khruju aqwamun min ummati, akan keluar kaum-kaum, bukan seorang dua tapi banyak orang, kaum-kaum, bukan satu dua kaum, banyak kaum daripada umatku, yashrabun al-Quran, dia akan minum Quran kasyurbihimul laban, macam dia minum susu. Maksudnya apa? Senang dia. Ada sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak khatam Quran setiap hari? Rasulullah kata, jangan khatam Quran setiap hari. Khatam dalam masa 3 bulan. Rasulullah kata, woi, sahabat yang fasih Quran ni. Rasulullah kata, jangan khatam Quran. Kenapa? Dia tak pandai baca ke? Makhraj tak betul ke? Tajwid salah ke? Rasulullah kata, jangan. Quran bukan macam tu tujuan dia. Khatam dalam 3 bulan. Aku boleh lagi lebih daripada tu. Sebulan Rasulullah kata, sebulan. Kalau betul sebulan, aku boleh lebih daripada tu. Dia kata, Rasulullah kata, akhirnya Rasulullah kata, 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Tidak akan fakir orang yang khatam sebelum kurang dari 3 hari. Saya tegur Abdullah bin Amr bin As, cari dah mana lagi pun. Orang kata, sunnah khatam Quran dalam sebulan. Kan? Siapa sahabat dia? Abdullah bin Amr bin As. Tak ada orang lain. Dia Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As. Sebab dia tak buat macam lain. Dia baca Quran je. Rasulullah pun kata, jangan. Sebenarnya Rasulullah kata jangan. Tapi akhirnya Rasulullah bagi kan. Bagi itu pun Rasulullah kata, jangan kurang daripada 3 hari. Itu pun kita akan dengar juga. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Walaupun kisah tu tak tahu asal-usul dia, tapi kalau betul pun, bukan khatam yang kita faham sekarang ni. Khatam baca macam kita baca ni. Maksudnya Imam Syafi'i tu dia boleh, dia punya apa? Go through Quran tu 2 kali sehari. Dia boleh go through. Benda yang kita dah selalu baca, kita go through kan cepat je. Kita boleh go through kan. Orang baca surat khabar, dia kena berbunyi tak? Baca surat khabar. Tapi dia boleh go through balik tak? Dia tahu berita utama kan? Ni dah. Okay, dia tahu cerita semalam. Sebut surat khabar lah sekarang. Tak faham apa budak-budak. Tengok surat khabar kan? Tapi surat khabar kita boleh go through, tengok macam tu kan? Go through kan? Kita boleh go through 2 kali pun boleh. Dah faham dah cerita dia. Yang macam tu lah maksud Imam Syafi'i dia 2 kali tu. Dia 2 kali go through sebab dia dah faham sangat dah Quran tu. Kita ambil contoh Imam Syafi'i itu untuk diaplikasikan kepada masyarakat Melayu yang tak faham bahasa Arab langsung. Terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana kita dalam menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dengar seruan jihad macam tadi, bukanlah jihad berat kan? Esok nak pergi kumpul dekat depan Masjid Nawawi pun. Kan? An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura. Rasulullah nampak sahabat-sahabat ni datang lambat. Tengok macam mana Rasulullah punya tarbiyah dengan sahabat. Bahasa Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Orang selalu kata kan, Rasulullah kalau dia jadi imam, Rasulullah ni suka baca panjang. Kan? Rasulullah suka baca panjang. Kadang-kadang tu dia baca, ada sekali lah dia baca 3 juzuk lebih ataupun 5 juzuk dalam satu rakaat. Bukannya 3 juzuk kan? 5 juzuk pun. Satu rakaat. Sahabat pikul je belakang dia tak berhenti. Maksudnya dia tak ada macam bagi salam. Kau tahu dia ikut nanti panjang sangat. Dia ikut sampai habis. Masa itu bukan salat fardulah, salat sunat. Salat tiang. Tapi ada seorang sahabat tu dia balik kampung dia. Masa dia balik kampung, orang kampung dia suruh dia jadi imam kan, dari sahabat Nabi. Dia jadi imam, dia baca Al-Baqarah sahaja, bukannya dia baca Al-Baqarah je. Baca Al-Baqarah je. Rasulullah baca 5 juzuk. Al-Baqarah baru 3 juzuk. Jadi berita tu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun marah dia. Dia kata, inna fikum munaffirin. Ada orang yang menghalau orang daripada Islam. Rasulullah marah dia. Ada orang menghalau orang daripada Islam. Bila kamu jadi imam, baca yang pendek-pendek. Jadi sahabat macam, kalau kita lah,
masa kita sembahyang Nabi bukan main panjang ni. Tapi bila kita balik kampung, Rasulullah suruh kita baca pendek kan. Rasulullah baca dengan kita tu untuk kita aplikasikan masa bila kan? Kalau kita tanyalah kan. Masjid Nabawi sampai sekarang pun solat isyak dia lambat. Dia maghrib ke isyak tu dia lambat sikit. Nak banding dengan Masjid Haram tu, isyak dia lambat sikit. Dia azan, lepas tu dia qomat lambat sikit. Nak banding dengan Masjid Haram. Masjid Nabawi ni lambat isyak dia tunggu lama. Macam kalau kita dekat Malaysia ni solat subuh, kadang orang tunggu lama kan. Dekat masjid-masjid tu dia letak 15 minit jam tu kan. Lebih sikit daripada biasa 10 minit. Solat isyak lama, Rasulullah SAW tunggu lama. Sampai nak masuk isyak tu ada sahabat-sahabat tidur lah. Umar pun pergilah panggil Nabi. Nabi duduk dalam rumah. Dia tak duduk kat dalam masjid, dia duduk dalam rumah. Rumah Nabi ni sambunglah dengan masjid. Macam pintu ni selak-selak tu rumah Nabi dah. Umar panggil dia luar, dia kata Rasulullah, orang perempuan tidur lah. Orang perempuan dengan budak-budak tidur lah. Padahal semua tidur, bukan budak-budak perempuan je. Sebab budak-budak perempuan dah tidur dah tu. Terus Rasulullah pun keluar, Rasulullah kata apa? Wallahi innaha la waqtuha. Rasulullah cakap tu. Wallahi kalau nak ikut, inilah waktu dia yang afdal solat isyak. Maksudnya solat isyak ni afdalnya lewat-lewat. Kalaulah tidak kerana kesian daripada orang perempuan, budak-budak yang datang masjid ni, saya akan lambatkan lagi. Itu cara tarbiyah Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Tapi tengok Rasulullah nampak sahabat-sahabat ni datang lambat, tak tahulah ceritanya datang lambat kepada program apa. Tapi Rasulullah cakap apa? Rasulullah terus cakap apa? Taqaddamu fa'tammu bi. Ini dalam solat. Datang ke depan, sahabat-sahabat yang suka solat belakang-belakang ni, solat-solat kat saf belakang ni yang waktu qomat tu duduk betul-betul kan. Padahal saf pertama tu paling banyak pahala tu kan. Dia tak apalah. Sila orang. Makruh tu kata Syafi'i kata apa? Apa kaedah dalam mazhab ni? Makruh kita apa? Makruh ithar dalam bab ibadat. Dalam kaedah dalam mazhab Syafi'i makruh ithar dalam bab ibadat. Kalau kita ithar dalam bab dunia tak apa. Contoh nasi tinggal satu je. Nampak belakang kita ada 2 orang je, kita tak apalah. Makan tu saya dah makan rumah ni. Itu betul ithar kan. Tapi dalam bab ibadat tak ada ithar. Nampak saf kosong depan kita masuk. Bukan dia tunggu orang sila kan. Tengok macam mana Rasul tegur sahabat tadi. Datang ke depan, ikut di belakang aku. Siapa yang paling rapat dengan aku, ikut belakang aku. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahum Allah. Ada satu kaum yang sentiasa berlengah-lengah sampai Allah akan lengahkan dia. Macam tu Rasulullah punya teguran. Ada sahabat tu dia tak membetulkan saf. Lepas tu nak solat tu tak betulkan saf. Teguran Rasulullah macam mana? Rasulullah kata, sambungkanlah saf. Sambung saf ni maksudnya bagi kena lah. Kita dengan orang sebelah ni bagi kena. Tak kisahlah kena bahu sikit ke kena. Bagi kena lah, penting kena. Ini tak kena langsung, tak tahulah apa benda. Tak kena langsung, tak tahulah macam mana kita kira sambung saf. Kalau ada sahabat yang dia punya bersungguh tu dia bagi kena kaki. Taklah kata kita semua kena bagi kena kaki. Cuma ada sahabat tu bagi kena sampai tumit. Tumit dia kena. Tumit dia kena ke tumit sebelah. Memang rapat semua lah nak kata. Tak semua buat macam tu. Itu sahabat tu punya kerja lah. Tapi nak kata bagi kena. Apa tu bagi kena. Rasulullah kata dekat orang yang tidak menyambung saf, kata apa? Man wasala saffan wasalahu Allah. Siapa yang menyambungkan saf, Allah akan sambungkan dia. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan dia. Direct je. Tak cakap lapik-lapik pun. Lambat-lambat, Allah lambatkan kamu. Macam tu je. Kamu datang lambat, Allah akan lambat kamu. Kita hari akhirat nanti, kita akan beratur panjang. Nak dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita kalau boleh tak nak hisap langsung. Tapi datang program, datang sahutan Allah dan Rasulnya ni lambat-lambat. Kita nak Allah sahut kita cepat. Tapi kita menyahut Allah dan Rasulnya lambat. Okey. Jadi yang terakhir lah. Yang terakhir ni dia panjang perincian ni. Iaitu ada lagi tak jahiliah. Ini sebenarnya ada satu pengisian khas. Dulu lah nama dia Sayonara Jahiliah. Ini punya sistem lah. Tak ada dah. Tapi ni daripada buku tu. Ambil dari buku tu. Buku Maududi. Jahiliah. Ada lagi tak jahiliah di dalam diri kita? Jadi kayu ukur ni yang pertama apa tadi? Yang pertama? Yang pertama kalau dengar Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, perintah Allah dan Rasulullah, tak ada pilihan. Tak patut kita ada pilihan. Yang kedua,
Macam mana kita dengan dunia. Yang ketiga, macam mana kita dengan Al-Quran. Betul? Yang keempat, macam mana kita menyahut seruan Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, iaitu lepas kita dah buat semua benda ni, dia akan ada sikit lagi, namanya jahiliyah. Jahiliyah ni satu istilah khas yang Allah SWT guna. Dalam Quran Allah gunakan istilah jahiliyah ni 4 kali. Yang pertama, Allah guna dalam surah Al-Imran. Allah guna perkataan sangkaan jahiliyah. Ada orang yang bersangka buruk dengan Allah, Allah panggil sangka buruk kepada Allah tu sebagai sangkaan jahiliyah. Macam mana dia sangka buruk? Ketika berperang, dia nampak macam nak kalah. Orang Islam dah lah sikit, kelengkapan perang tak cukup, musuh lagi ramai, kelengkapan perang lagi cukup. Dia kata betul ke dalam hati dia je, bukannya di luar dia tak sebut, dia cuma dalam hati dia rasa betul ke kita boleh menang, betul ke janji Allah ni. Jadi Allah panggil sangkaan itu sebagai sangkaan jahiliyah. Boleh ke Islam menang ni? Akhir zaman ni kita tengok, tak nampak arah ni, tak nampak gaya macam boleh menang ni. Jadi itu dipanggil sangkaan jahiliyah. Yang kedua, hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah tiabun. Ini pun ada istilah jahiliyah. Tidak ada hukum selain daripada hukum Allah SWT. Ini panjang juga. Yang ketiga, perhiasan jahiliyah. Macam mana orang-orang kafir dulu berhias dengan perhiasan jahiliyah. Ini dalam Quran, ada 4 je dalam Quran. Yang keempat adalah pembelaan. Bila kita bela member kita bela kawan kita backup member, kita backup dia atas dasar tu. Allah SWT kata, orang jahiliyah dia backup dia punya kawan-kawan dia atas dasar jahiliyah. Irja'alal ladina fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika mereka dalam hati mereka ni kuat membuat-buat perasaan nak membela kawan ni, tapi perasaan jahiliyah. Membela di atas jahiliyah. Dalam hadis yang lebih jelas sikit ataupun lebih clear sikit yang kita, ada lagi tak seruan-seruan jahiliyah tetapi gunakan slogan-slogan Islami? Rasulullah sendiri namakan seruan itu jahiliyah. Ada seorang, pada satu hari, ada seorang hamba, ulam ni hamba daripada orang Muhajirin. Seorang hamba daripada Muhajirin ataupun budak kecil daripada Muhajirin, dia terpukul ataupun macam mana tersundul belakang seorang Ansar. Dia tersundul belakang di perkampungan Bani Mustalik. Jadi orang yang pertama tu pun dia pun panggil, sebab orang tu tak berhati dia turun apa tolak kan. Dia tak berhati. Jadi dia pun panggil member. Dia panggil member dia dengan seruan apa? Slogan dia nak panggil member apa? Panggil, "Woi orang-orang Muhajirin berkumpul." Orang yang Ansar yang kena tu, dia panggil, "Woi orang-orang Ansar kumpul." Maka berkumpullah orang Muhajirin dan juga orang Ansar atas dasar sebab terpukul tadi tu ya. Berkumpul. Apa slogan yang dia guna? Muhajirin. Istilah yang dia guna apa? Muhajirin, Ansar. Siapa yang bagi nama Muhajirin Ansar? Bukan Rasulullah bagi. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Allah yang bagi istilah Muhajirin dan Ansar ni. Maksudnya istilah tu habis Islam ni lah. Bukan kita yang letak nama, bukan kita daftar RS tak. Tapi memang Allah yang bagi nama tu. Kalau nak ikutkan Muhajirin ni, kita boleh dia panggil penduduk-penduduk Mekah, boleh je. Ataupun penduduk-penduduk asal Madinah. Penduduk asal dan juga pendatang, boleh je nak namakan tu. Tapi Allah namakan Ansar, maksudnya orang yang membantu. Muhajirin maksudnya orang-orang yang berhijrah. Allah namakan istilah tu istilah yang Allah bagi. Tapi dia guna istilah ni untuk gaduh. Bila nak gaduh, dia panggil, "Oh, meh Muhajirin, meh backup aku. Oh, Ansar backup aku, sebab kita sama-sama Ansar, backup." Padahal kes dia apa? Kes dia terpukul, tersalah pukul ataupun terpukul belakang orang Ansar tu. Berkumpullah orang Muhajirin di satu sebelah, dia berkumpul orang Ansar di satu sebelah. Rasulullah SAW pun datang cepat-cepat. Rasulullah kata apa? "Ma baru dakwal jahiliyah." Ada lagi seruan jahiliyah. Jadi kalau anda tanya soalan, dekat mana jahiliyah dia? Dekat istilah yang digunakan, Muhajirin ke? Muhajirin jahiliyah ke? Ansar ke? Kat mana jahiliyah dia? Dekat niat dia. Kita boleh panggil kaum kita membangkitkan perpaduan umat Islam. Kan? Istilah tu memang sedap. Tapi tujuan ni sebenarnya apa? Tujuan ni sebab apa? Adakah kita dizalimi sangat sama ni? Kita dizalimi sangat ke apa? Kita tertindas. Sebab apa kita tertindas? Bangkitlah kaumku. Dia bunyi je sedap kan? Perpaduan umat Islam. Sedap bunyi. Istilah nampak Islami, tapi tujuan ni sebenarnya bukan tujuan Islami. Tetap Rasulullah SAW kata,
Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan macam ni kerana ia busuk. Muntinah ni maksudnya busuk, bangkai, bau bangkai. Jahiliah dalam hadis menggelar dengan keturunan. Ada lagi tak dalam kita suka menggelar orang dengan keturunan-keturunan ni? Daripada Ma'rur bin Suwaid qal, dia nampak Abu Dzar radhiyallahu anhu. Cerita Abu Dzar ni panjang sikit, tapi cerita Abu Dzar ni, dia panggil seorang sahabat tu dengan panggilan mak dia. Dia ni, wahai anak mak dia. Mak dia tu orang kulit hitam. Mak dia orang kulit hitam. Jadi Abu Dzar pun panggil dia. Kata, wahai anak kepada perempuan kulit hitam. Betul ke tak mak dia kulit hitam? Betul lah kan? Dia hanya menyebutkan benda betul. Salah ke saya nak sebut? Mak dia memang hitam. Saya hanya menyatakan hakikat. Rasulullah SAW terus kata kepada dia, Rasulullah kata apa? Adakah kamu telah mencela fulan? Kata ya. Adakah kamu telah mengata mak dia? Kata ya. Rasulullah kata sesungguhnya kamu masih ada jahiliah lagi. Kamu masih ada jahiliah lagi. Jahiliah kat mana? Sebab kita menyangka keturunan tu yang bau, kemudian siapa yang bau? Siapa yang pilih sebenarnya dia nak lahir kat mana? Ada orang pilih kan? Macam mana pilih? Oh, nak lahir di Malaysia sebagai orang Melayu. Tak pilih pun. Macam mana kita bangga dengan benda yang bukan pilihan kita? Kenapa Allah tak namakan Muhajirin itu sebagai orang Mekah? Sebab dia tak pilih nak lahir di Mekah. Tapi dia boleh pilih untuk berhijrah. Kenapa Allah tak panggil Ansar itu sebagai penduduk Madinah? Dia tak pilih nak lahir di Madinah. Sebagai Aus ke sebagai Khazraj, dia tak pilih. Tapi dia boleh pilih untuk membantu. Allah namakan gelaran dengan amal. Sebab amal boleh dipilih. Sedangkan keturunan tak boleh pilih. Kita menggelar orang dengan keturunan, dengan benda yang Allah SWT takdirkan. Maksudnya kita masih ada lagi jahiliah dalam diri. Jadi inilah 5 perkara. Kalau kita nak nilai adakah kita dah cukup tarbiyah, tak kira lah kita dah berapa ratus tahun pun ikut tarbiyah. Kalau ada lagi karat-karat yang nombor 5 ni, tak cukup lagi yang 1, 2, 3, 4 pun tak cukup. Kita masih lagi ada benda-benda yang kena ditarbiyahkan. Sebab itulah penutup dia untuk malam ni, tarbiyah tu kena berterusan. Dia tak pernah habis. Kita ni hanya akan berehat di syurga lebih. Kita punya pengakhiran kita adalah bila kita berjaya mati dengan La ilaha illallah. Selagi tak mati dengan La ilaha illallah, jangan ingat kita selamat. Boleh jadi ada orang tu dia beramal dengan amal ahli syurga, sampai nak masuk syurga tu tinggal lagi satu hasta je. Satu hasta je nak masuk syurga, satu hasta je. Kemudian Allah SWT mendahului dia dengan takdir. Maka dia buat amalan ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Boleh jadi ada orang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, sampai nak masuk neraka tu tinggal lagi satu hasta je, sikit je lagi kan. Sebelum tu semua orang dah kata dia ni memang neraka ni, liberal semua cukup dia ni. Semua cukup dah dia ni. Tengok-tengok lagi sehasta nak masuk dalam neraka tu, Allah mentakdirkan dengan dia buat amalan ahli syurga, dia pun masuk syurga. Jadi jangan ingat kita ni selamat. Seseorang tu akan dinilai di penghujung dia. Sesungguhnya amalan tu dinilai dengan penutup dia. Jadi itulah penutup yang akan sampaikan pada malam ni. Wallahualam. Dia nak tutup dengan lipat soalan lah. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan pun anda nak berdua dengan puluh kali ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Ya, silakan. Yang minum Quran ni. Ya. Dalam manhaj kita bukan surah utama kata Quran bukan. Kita memang beramal dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abdullah bin Amr bin As, khatamkanlah dalam sebulan. Kita ambil dengan konteks tu lah. Dia kata khatamkan dalam sebulan supaya jangan hilang. Jangan hilang amalan Quran tu. Cuma adakah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita khatamkan tu dengan bacaan di mulut? Sebab asalnya manhaj yang kita pakai sekarang ni adalah manhaj bahasa Arab. Itu juga belum Arab. Anak sebagai penterjemah saja. Anak ada tim manhaj sebagai penterjemah saja. Dan sampaikan kepada seluruh negeri di Malaysia. Jadi orang Arab mungkin lah, taklah kata orang Arab ni cakap bahasa Arab bersahul, tapi mungkin orang Arab ni baca dia dapat lah sikit apa konteksnya. Berbeza dengan kita ni yang baca tak tahu benda kan. Yang lagi best ni, kita ni kalau sekali nak baca tu sangat-sangat takut dengan tajwid dan juga makhraj yang salah. Takut sangat. Takut nak bacakan makhraj salah pula, tajwid salah. Jadi kita akan panggil ustaz betulkan makhraj, betulkan tajwid, akhirnya tak terbaca
baca. Sebab apa? Sebab takut sangat nak baca kan. Takut sangat nak baca. Dia jadi macam satu kitab yang terlalu apa? Terlalu sakral. Jangan baca dulu jadi kat atas rakut. Hebat kitab ni, bagus kitab ni, tapi nak baca takut. Takut. Jadi kalau kita nak amalkan, boleh diamalkan dengan tambah sikit, tengok terjemahan sikit. Tengok terjemahan sikit. Sebenarnya kita baca terjemahan tu sekali lalu kan. Walaupun kita tak ada go to tafsir, baca tafsir, tapi sebenarnya kita tahu dah secara umumnya apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Sayang pun sebenarnya kalau nak ikutkan kita ni, kalau tanya orang biasa lah, orang biasa tu, ada ke orang yang agama lain lah, kita ambil agama lain, agama tak Islam, ada ke orang yang tak agama Islam, yang dia hafal satu benda yang bukan bahasa percakapan dia, bukan bahasa dia, selama bertahun-tahun, dia kecil dan dia tak faham apa-apa? Ada ke? Mana ada? Cuba tanya orang Kristian, dia tak tahu pun Bible asal bahasa dia, tak tahu pun. Dia tahu, dia ingatkan Bible tu asal bahasa Inggeris dah. Salah lah, memang salah pun. Tapi dia pelik lah, kenapa orang Islam dia baca dalam bahasa Arab, dia boleh sebut kataan tu Baqarah betul, masuk pertandingan tilawah tu menang pun satu, tapi tak faham apa. Tak faham apa, satu tak faham. Anda tanya As-Samad apa? Surah kegemaran tu. As-Samad tu apa? Tak tahu. As-Samad tu, Allah As-Samad. As-Samad tu tak tahu. Padahal surah kegemaran rakyat Malaysia. Jadi teruk sangat lah. Kita baca dari kecil, tak tahu benda kan. Jadi kita tambah lah. Kita baca Quran tu jangan dia punya terjemahan sekali je. Kau kata kena baca secara detail, secara terperinci tak. Okay, ada lagi soalan? Okay. Sudah. Okay, jadi itulah jadi sebagai penutup yang terakhir dari penutupan, bagi penutupnya, hubungan kita dengan tarbiyah ni adalah ibarat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab sebenarnya Islam ni adalah agama yang diturunkan secara bertarbiyah. Dia tak diturun secara beza Al-Quran dengan agama-agama lain, dia tak turun secara sekaligus. Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan secara sikit-sikit. Jadi kalau kita ni merasakan yang agama Islam tu adalah agama tarbiyah, kita akan sentiasa mencari ataupun memerlukan kepada tarbiyah. Kalau kita tak rasa macam tu, kita lari daripada tarbiyah. Ataupun kita dah cukup dah tarbiyah, dah sudah dah tarbiyah, dah tepu dah, tak perlu dah tarbiyah. Kalau tanya kepada teks, konteks dan juga teks, kalau ikut teks memang tak sampai lah. Kalau ikut teks ni memang tak sampai pun. Sebab kita punya objektif akhirnya nak jadi macam ni, kuat tubuh badan, makhluk mantap akhlak, berpengetahuan luas. Inilah kita punya tekstual objektifnya. Tapi kalau tak tanya tekstual objektif pun, tanyalah kepada diri kita, adakah kita ni merasakan yang Islam tu adalah agama tarbiyah ataupun tidak? Wallahu a'lam. Dicukuplah sampai sini Wallahu a'lam. Aku lupa lihat hadza wa astagfirullahaladzim. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput Ana jauh-jauh ni, dan minta maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan daripada pihak Ana. Ana ni cakap laju ni. Betul lah bahasa kata, Ana ni cakap laju. Tapi itulah. Dah cuba dah cakap seru. Dah cuba tapi tak jadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khair kathiran kepada Fadil Ustaz Zainal Abidin. Macam mana? Okay, dapat kan? So, adakah aku sudah tarbiyah? Tak ada jawab, tak ada jawab. Jawab masing-masing. Okey, sebelum kita tutup, mohon siapa yang mendaftar untuk scan QR code dan nak jemput YDP insyaAllah untuk menyampaikan sedikit sebenarnya hati kepada Fadil Ustaz.
Okey, so rasa sampai sini saja program kita. Dan nantikan hibahan-hibahan yang berikutnya dalam grup-grup WhatsApp dan daripada Nakib dan program masing-masing. InsyaAllah kita memang susun program PR. Sebab ini dia letak program tarbiyah itu sebagai PR. So kita tunggu hibahan dan insyaAllah kita jumpa dalam program yang akan datang. Kita tangguhkan program kita malam ini yang baca Tasbih Tafarruq dan Surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihun ada lagi kan? Ada. Mohon habiskan ihun. Bagi dia dan sebagainya. Kopi O rasa banyak lagi tu. Kalau yang bawa botol dia boleh isi balik.